Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid yang tidak dapat darjah 5 yang tidak dapat hadir di dalam sesi PDPR secara online dengan cikgu. Jadi hari ini cikgu nak rakaman seperti biasa untuk subjek tafsir Al-Quran darjah 5. Okay, baik. Pelajaran 1 iaitu dakwah secara berhikmah. Okay. 1.1 ayat Al-Quran dan terjemahan Surah An-Nahlu ayat 125. Okey, berkenaan dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah ke jalan Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka, yakni yang engkau serukan itu, dan dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Okay. Ayat terjemahan ni menunjukkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran baik, memberi pengajaran baik kepada yang kita nak seru, Rasulullah nak seru. Okay, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Allah tu lebih tahu apa yang diketahui dan mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Okay, baik. Info tepi, apa yang dimaksudkan dengan dakwah? Apa yang dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah adalah penyebaran ajaran Islam. Okey. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, anak-anak murid, siapa yang pernah ingat cikgu cerita tentang lelaki membeli tiket bas. Okay, membeli tiket bas pukul 3 nak naik bas tapi tiket hilang, dia marah-marah. Tiket tu dah lah mahal kan, nak destinasi jauh. Lalu dia beli tiket baru pukul 4 petang. Kemudian dia naiklah bas yang baru pukul 4 petang tu. Dalam masa perjalanan naik bas yang kedua tu, dia ternampak ada satu bas yang sepatutnya dia naik pukul 3 tu rupanya terjatuh di dalam gaung, aksiden kebakaran. Nampak tak hikmah dia, kenapa tiket dia hilang? Rupanya Allah nak selamatkan dia. Okey. 1.2 makna perkataan ud'u, serulah, sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabil, sabili maksudnya jalan, Rabbi, Tuhan, ka, menunjukkan kamu. Okey, bil hikmah, bi maksudnya adalah dengan, hikmah, kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, wa maksudnya dan, mau'izati, nasihat pengajaran, al-hasanah, yang baik. Wajadilhum, wa maksudnya dan, jadil maksudnya berbahas, hum mereka. Billati hiya ahsan, billati dengan, hiya ahsan cara yang lebih baik. Inna rabbaka, inna sesungguhnya, Rabba Tuhanmu, ka mu menunjukkan kamu. Huwa a'lam, huwa merujuk kepada dialah. Dialah tu siapa? Dialah tu Allah. A'lam jua yang lebih mengetahui. Bimang dhalla, akan orang yang sesat. An sabili, an dari sabili. Sabili jalan, hi ni merujuk kepada nya. Wa huwa a'lamu, dan dia juga yang lebih mengetahui. Ulang semula, bil muhtadin, ini akan orang yang diberi petunjuk.
Okay. 1.3 merujuk kepada sebab diturunkan ayat. Okey, ayat ni surah An-Nahl ayat 115 ni diturunkan selepas kematian Sayyidina Hamzah di dalam medan peperangan Uhud. Siapa Sayyidina Hamzah ni? Sayyidina Hamzah ini adalah bapa saudara Nabi yang berjuang bersama dengan Nabi dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni sebenarnya nama Bukit Uhud. Uhud tu kan. Okey. Sayyidina Hamzah dibunuh dengan kejam dan Rasulullah melihatnya lalu bersabda. Sayyidina Hamzah dibunuh dengan cara bagaimana? Hindun membelah dadanya dan memakan jantung atau hatinya. Sayyidina Hamzah punya. Jadi Rasulullah melihat dan Rasulullah sangat sedih. Lalu Rasulullah bersabda, aku akan bunuh 70 orang daripada kalangan mereka untuk menuntut balasan atas kematianmu, wahai Hamzah. Jadinya surah ni diturunkan kiranya untuk memujuk Allah lah. Memujuk Allah. Pujukan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya orang-orang kafir ni dia tak tahu. Jadinya dia perlu didakwah dengan secara bijaksana. Okey, tafsir ayat 1.4, tafsir ayat. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyeru dan berdakwah kepada kaum kafir Quraisy agar mereka menganuti agama Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah. Agama yang benar di sisi Allah hanya satu saja, iaitu agama Islam. Jadi syukurlah kita lahir dalam kalangan umat Islam. Yang kedua, kerana satu-satunya jalan untuk mencapai redha Allah adalah dengan menganuti dan mengamalkan ajaran Islam. Sebab itulah kunci nak masuk syurga adalah 2 kalimah syahadah. Okay. Sebagaimana firman Allah surah Ali Imran ayat 1 ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Okay. 1.4.1 pendekatan berdakwah. Pendekatan berdakwah ni apa? Yang kita kena tahu ada 3. Yang pertama, melalui cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Melalui cara yang penuh hikmah dan bijaksana ni bagaimana? Kalau orang tu jenis lembut, kita yang dakwah secara keras. Kalau orang tu dakwah secara keras, kali ni kita boleh kena lembut. Depends, ikut keadaan. Dan yang kedua, memberi nasihat yang baik, menarik dan menyentuh jiwa. Bagaimana tu? Cikgu ada kisah dengan kawan-kawan kamu. Kisah di mana seorang lelaki ni pekerjanya Melayu, taukinya Cina kafir. Jadinya orang Melayu ni dia agama Islam. Dia suka solat dan dia agama. Tapi dia bekerja dengan Cina ni. Cina ni memang sayang dia. Apa semua sayang. Tapi satu je Cina yang tak suka iaitu solat dan agama Islam. Dia tak suka agama Islam ni. Jadinya kerja Melayu ni dia doa, dia solat lah dekat satu store. Store dia ni di tempat sempit lah. Jadinya bila bos dia tanya, lu kenapa lu solat kat sini? Tapi apa yang dijawab oleh kerja Melayu Islam tu, dia kata, saya solat sebab saya nak bos saya makin ramai pelanggan. Makin ramai pelanggan dan gaji saya pun boleh cepat naik dah hasil daripada pelanggan yang ramai. Nak tahu tak apa jadi pada bos Cina dia tu? Bos Cina tu sediakan tempat solat supaya pekerja dia tu doakan pada Tuhan, ya Allah kita supaya perniagaan ni maju. Dan memang benar, ternyata benar. Pekerja tersebut mendoakan dan memang memang ramai pelanggan datang. Dan satu kali bila pekerja Melayu dah tak kerja lagi, Cina tu memang dia rasa sayang lah dengan pekerja Melayu tersebut. Nampak tak? Memberi nasihat yang baik, menarik dan menyentuh jiwa bos di sini. Okey, yang ketiga, berbahas atau menerangkan sesuatu hujah yang tepat, bernas dan berkesan. Okay. Jangan berbahas kosong je, nak paksa-paksa orang kan dalam berdakwah, tak, bukan, sabar. Di 1.4.2, kepentingan berdakwah, membimbing individu untuk mentauhidkan Allah, memberi nasihat dan peringatan supaya beristiqamah dan mengamalkan segala suruhan Allah, memberi dan memperelok akhlak terhadap Allah serta sesama makhluk. Okay. Memang Allah ni memang kita memang akhlak kena jaga, apatah lagi dengan sesama makhluk.
Contohnya haiwan pun, kucing yang kita beli dekat rumah pun kita kena buat baik dengan dia. Okey, membentuk dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Kisahlah kita ni masyarakat majmuk dekat Malaysia, buat baik dengan semua orang. Cuma satu je, kita kena bijak. Dan kena bijak, tapi jangan sampai kena pijak. Itu. Okey, menyebarkan ilmu dan syariat Islam. Tak kisahlah menyebarkan ilmu kepada siapa, asalkan ilmu tersebut sampai walau satu ayat. Okey, baik. Cara berdakwah, bagaimana cara berdakwah? Cara berdakwah ada dua. Okey. Yang pertama, dakwah bilhal. Apa yang dimaksudkan dengan dakwah bilhal? Ini menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik. Sebab itulah sebaik-baik akhlak, sebaik-baik cara berdakwah yang terbaik adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik. Kalau kita tak pandai nak dakwah orang secara tarik, tapi kita buat baik dengan orang lain, menunjukkan sifat akhlak yang sempurna lah, seperti mana Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Yang kedua, dakwah bil maqal. Yang ini dakwah melalui lisan dan penulisan. Kalau siapa yang suka bercakap tu kan, suka berceramah ke, suka share maklumat ke, apa semua yang baik-baik, dia dakwah bil maqal. Dan kalau dia rajin menulis di dalam media sosial, dalam media seperti WhatsApp ke, dalam Facebook ke, Instagram ke, dalam TikTok pun disampaikan dengan poin-poin yang baik. Inilah cara berdakwah. Okay. Sebab cara berdakwah ni adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja untuk pelajaran 1, subjek tafsir Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi